وأولياء الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المرء شكوى والمعاني والمقوم السيد والحسن لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna bila syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fi darain amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab yang ke-10 11. Yang ke-11 sama. Yang ke-11 sama artinya mendengar Allah Ta'ala. Yang pertama wujud ada, yang kedua khidam sedia. Maksud sedia tiada permulaan. Maksud tiada permulaan wujud Allah, zat Allah dan sifat Allah tidak beruli dengan tiada, ataupun ada Allah tidak beruli dengan tiada, tidak berubah daripada tiada kepada ada. Tidak. Yang keduanya bapa kekal. Yang keempat ni lafadu ta'ala al-hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baharu. Maksud bersalahan Allah Ta'ala dengan baharu, Allah tidak sama dengan yang baharu dari segi zat, dari segi sifat, dari segi perbuatan. Yang kelima, sifat yang kelima betul qiyamuhu ta'ala binafsi. Maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya? Allah tidak berhajat kepada dua perkara. Yang pertama, Tuhan tidak berhajat kepada zat sebab dia zat. Yang kedua, Tuhan tidak berhajat kepada pencipta sebab dia khaliq. Sebab dia apa tu? Sebab dia khaliq. Itu sifat yang kelima, Qiyamuhu Ta'ala binafsi. Yang keenam apa? Wahdaniyah. Maksud wahdaniyah Esa. Maksud Esa tidak berbilang. Tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada perbuatan, dan tidak berbilang pada sifat, dan tidak berbilang pada perbuatan. Maksud tidak berbilang pada zat, maksudnya tidak ada zat yang lain sama macam zat Tuhan.
Maksud tidak berbilang pada sifat, tidak ada sifat yang lain sama seperti sifat Tuhan. Maksud tidak berbilang pada perbuatan, tidak ada perbuatan yang lain sama seperti perbuatan Tuhan. Ini esa kita wahdahnya. Yang ketujuhnya maka qudrat. Maksud qudrat kuasa. Lawan kuasa lemah, ajizun. Ini yang ketujuh. Qudrat dia ada takluk. Kalau wujud tak ada takluk, wujud, qidam, baqa, muqa, lafaz ta'ala al-hawadis yang ta'ala bi nafsi wahdanya. Sifat ni tak ada takluk. Masuk pada qudrat, masuk pada sifat qudrat, dia ada takluk. Apa takluk qudrat? Menjadikan, mengadakan mungkin dan mentiadakan mungkin. Mengadakan mungkin. Macam kita lah, daripada tiada kepada ada. Allah mengadakan kita atau mentiadakan kita. Sekarang kita ada, akan datang kita akan tiada. Tapi maksud mentiadakan mungkin. Maksud mungkin sesuatu yang lain daripada zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala. Itu dia panggil mungkin. Boleh ada dan boleh tiada. Itu tuan ingat. Itu yang ketujuh, qudrat, kuasa. Kuasa ini sifat qudrat, dia letak ta'aluk amr. Apa ta'aluk dia? Menjadikan mungkin dan mentiadakan mungkin. Yang ke-8, sifat yang ke-8 apa tuan? Iradat. Iradat, maksud iradat berkehendak. Sifat iradat ni pun ada ta'aluk. Apa ta'aluk iradat? Menentukan satu sifat daripada sifat yang lain. Menentukan akan mungkin. Itu ta'aluk iradat, menentukan. Kalau qudrat, mengadakan, menjadikan. Kalau iradat, menentukan. Allah nak jadikan kita hitam pun boleh, nak jadikan kita ni putih pun boleh, nak jadikan kita ni belang-belang pun boleh. Tapi kehendak Allah ni, Allah pilih satu sahaja. Itu takhsis, menentukan. Satu sifat yang lain, satu sifat atau sifat yang lain. Itu ta'aluk iradat. Sifat yang ke-9, ilmu. Yang ke-9 apa? Ilmu. Ilmu lawan dia jahil. Ilmu mengetahui, lawan dia jahil. Ilmu pun ada ta'aluk. Apa ta'aluk ilmu? Mengetahui segala yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Ini ta'aluk ilmu. Mengetahui dengan segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang harus. Itu tuan dah gariskan. Sifat yang ke-9, ilmu, mengetahui Allah Ta'ala. Mari nak garis satu. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat, yang wajib bagi zat akan kaum mu'aliman, yang ta'aluk ia. Itu ta'aluk ilmu, gariskan supaya kita boleh nampak. Yang ta'aluk ia dengan mengetahui dengan segala yang wajib. Maksud mengetahui segala yang wajib, Allah tahu keadaan diri. Allah mengetahui hal keadaan diri zat. Itu yang wajib. Wajib zat Allah. Dan sekalian yang mustahil pun Allah tahu.
contoh benda yang mustahil? Syarikul bari, sekutu Tuhan. Itu mustahil. Macam kepercayaan orang kafir, dia mengiktikad ada benda lain sama seperti zat Allah Ta'ala. Ada zat yang lain sama seperti zat Allah Ta'ala. Itu mustahil. Benda yang mustahil. Itu pun Allah tahu. Dan sekalian yang harus, benda yang harus ada dan boleh tiada. Benda yang boleh ada dan boleh tiada, itu pun Allah tahu. Ta'alluq ilmu ni dia inkishaf, dia meliputi. Dalam kitab lain sebab ta'alluq ilmu ni inkishaf, meliputi. Yang wajib pun Allah tahu, yang mustahil pun Allah tahu, dan yang harus pun Allah tak tahu. Berbeza dengan kudrat tuan. Kalau kudrat satu je, Allah mengadakan mungkin, benda yang harus je. Sebab apa Allah tidak mengadakan, tidak menjadikan yang wajib? Tidak perlu. Itu ditahsilul hasil. Benda yang wajib macam zat Allah Ta'ala. Mengapa Allah nak jadikan benda yang dah ada? Zat Allah Ta'ala, benda yang dah sedia ada, buat apa Allah nak jadikan lagi? Yang Allah nak jadikan ni benda yang asalnya tiada. Nanti dia panggil mungkin. Boleh faham tak? Boleh faham? Allah nak jadikan satu benda tu mestilah asalnya tiada. Macam kita lah, daripada tiada kepada ada. Tapi zat Allah, buat apa Allah nak jadikan? Sebab dah sedia ada. Benda yang mustahil pun Allah tak jadikan. Maksud mustahil mesti tiada. Benda tu memang tak ada, tak wujud. Nampak? Allah nak adakan benda yang mungkin sahaja, yang boleh ada dan boleh tiada. Yang wujud dia didahului dengan tiada. Macam kita lah. Benda yang wajib, benda yang mustahil, Allah tak jadikan. Tak ada takluk lah, tak ada takluk mudrat. Takluk mudrat ni dia tak ada pada mustahil, tak ada pada yang wajib. Sebab kalau Allah ada takluk pada yang wajib dengan yang mustahil, jadi tahsilul hasil. Maksud tahsilul hasil, tak ada faedah, tak ada guna. Benda yang dah ada, Allah nak adakan dia. Akal tak boleh terima lah. Allah nak adakan benda yang asalnya tiada. Macam kita lah, daripada tiada kepada ada. Ataupun benda yang mustahil, memang benda tu tak ada. Mustahil, maksud mustahil tak ada. Tak payahlah saling bila Allah nak adakan benda yang tak ada. Berbeza dengan ta'alluq ilmu ni tuan. Ta'alluq ilmu ni dia meliputi. Benda yang wajib pun Allah tahu, benda yang mustahil pun Allah tahu, benda yang harus pun Allah tak tahu. Habis. Yang ke-10 hayat. Hayat ada ta'alluq? Tak ada. Ini pada perkiraan akal kita tuan. Sifat hayat. Maksud hayat hidup. Hidup lawan mati. Sifat hayat ni dia tidak ada takluk. Kudrat ada, iradat ada, ilmu ada, hayat tak ada. Sebab apa? Hayat ni dia bukan sifat melampau. Dia bukan sifat yang melampau. Kalau kudrat, disebut kudrat, berkuasa, maksudnya ada benda yang Allah jadikan dan ada benda yang Allah tiadakan. Boleh sebut iradat, berkendak. Maksud berkendak ni ada benda yang Allah kendaki. Disebut ilmu,
Bila sebut ilmu, Allah itu maha mengetahui. Ada benda yang Allah tahu, tapi hayat ni dia bukan satu sifat yang melampau. Dia tak ada maf'ul bih. Dia bukan fi'il yang ataupun dipanggil kalau macam fi'il lazim dengan fi'il muta'addi kalau kita macam bahasa Arab. Hayat ni dia tidak ada. Dia bukan sifat yang melampau. Dia tak ada takluk. Cuma hayat ni kata tuan guru kita apa? Tengok yang ke-10 hayat. Kita ulang kaji sikit. Yang ke-10 hayat artinya hidup Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri dengan zat, yang wajib bagi zat akan kaum hayat, yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan sifat ma'ani. Yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Sebuah ma'ani dan tuan ingat ada 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7. Itu sifat ma'ani, sifat makna-makna. Bagi apa? 7 sifat ni dapat sifat ma'ani, sifat makna-makna. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu maha kuasa. Ya, betul. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu berkehendak. Ya, betul. Adanya kita dekat dunia ini memberi makna Allah itu mengetahui. Ya, betul. Adanya kita dekat dunia menunjukkan Allah itu hidup, menunjukkan Allah itu mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu sifat ma'an. Yang mengesah ia bagi zat akan bersifat ia dengan sifat ma'ani, padahal tiada takluk ia dengan satu jua pun. Hayat dia tak ada takluk. Ini yang ditetapkan oleh ulama tauhid. Qudrat ada takluk, iradat ada takluk, ilmu ada takluk, hayat tak ada takluk. Lawannya al-maut, artinya mati, iaitu mustahil. Allah tidak mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya berserah olehmu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Habis itu. Yang ke-11-nya, yang ini ni. Yang ke-11. Setakat ni ada apa soalan yang tuan nak tanya? Yang ke-11-nya sama, artinya mendengar Allah Ta'ala. Mendengar Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud. Tuan-tuan ingat apa maksud mawjud? Sifat ni bentuk wujudi, ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Maksudnya, kata ulama tauhid, di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, kita boleh nampak macam mana yang dikatakan sama, sifat mendengar. Di akhirat nanti, itu kata ulama tu, bukan di dunia. Sebab tu sifat sama ni dia kategori sifat wujudi, satu sifat yang mawjud. Maksud mawjud, boleh nampak pada mata kasar dan ada pada mata hati kita, fikiran kita. Itu maksud mawjud. Kalau sifat wujud, sifat yang pertama sifat wujud, tak nampak mata kasar, tapi ada pada fikiran kita. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri ia dengan zat, yang berdiri ia sifat sama dengan zat. Sifat dia berdiri pada zat. Dia sifat ni dia tidak boleh duduk berdiri seseorang.
Dia tak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia berdiri pada zat. Berdiri ia dengan zat yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an. Ini sifat maknawiyah dia. Mendengar, sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dia kaunuhu sami'an. Hal keadaan Allah itu mendengar. Mendengar makna lain. Hal keadaan Allah itu mendengar makna lain. Ada ulama kata sama. Tapi di sini Tuan Guru kita berpegang kepada apa? Pandangan yang mengatakan tidak sama. Mendengar lain, hal keadaan mendengar itu lain. Maknanya lain. Yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu sami'an, yang ta'alluq ia dengan mendengar. Ini tuan-tuan, dia ta'alluq sifat sama. Sifat qudrat ada ta'alluq, sifat iradat pun ada ta'alluq, sifat ilmu pun ada ta'alluq, sifat hayat tak ada ta'alluq. Sama ada ta'alluq. Apa ta'alluq dia? Mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Apa ta'alluq sifat sama ni? Mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Masuk harus sesuatu yang boleh ada dan boleh jadi. Macam kita lah, kita ni harus. Kita ni benda yang dikatakan kategori harus. Boleh ada dan boleh jadi. Allah bukan benda yang harus. Allah wajib ada. Kita harus ada. Kata beza kita dengan Allah. Ta'alluq ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Ta'alluq ia dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Apa yang tidak disebut di sini, tuan-tuan? Wajib Allah dengan mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Ada benda yang tertinggal ni, yang tak disebut ni, bukan tertinggal, yang tak disebut ni, yang mustahil. Maksudnya mustahil ni tak termasuk dalam ta'alluq sama. Allah berta'alluq tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus sahaja. Yang mustahil tak termasuk. Sebab mengapa tuan? Kalau ilmu tiga-tiga masuk. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Tapi sama ni yang wajib, yang harus saja. Yang mustahil tak ada. Sebab benda mustahil, apa maksud mustahil tu? Mesti dia ada. Benda yang tak ada, benda yang tak ada, macam mana Allah nak dengar? Allah mendengar benda yang ada. Wajib dan harus yang ada. Benda yang tak ada, tak perlulah Allah dengar. Ini fikiran akal kita. Mendengar tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Lawannya as-samad, sumuk. As-samad ke sumuk. Artinya tuli. Apa maksud tuli? Pekak. Artinya mustahil Allah itu tuli.
Mustahil Allah itu beka. Akal tak boleh terima Tuhan itu beka. Kalau Tuhan itu beka, bermaksud Tuhan itu bersifat dengan sifat kekurangan. Akal tak boleh terima Tuhan itu bersifat dengan sifat kekurangan. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini tuan, dalil Allah itu bersifat dengan sama. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha sami'un alim. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Sami' maha mendengar. Benda yang dekat, benda yang jauh, benda yang yang kita tak dengar, Allah itu maha mendengar tuan-tuan. Sami' sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Maha mendengar. Habis tuan-tuan. Ini sifat yang ke-11, sifat sama. Sifat sama ni sifat ma'ani juga, kategori sifat ma'ani. Ta'aluk dia ada ta'aluk, tapi dia ta'aluk pada yang wajib, tapi pada yang wajib dan yang harus sahaja. Benda yang mustahil dia tidak ta'aluk. Benda yang mustahil dia tidak bertakluk. Benda yang dah tak ada, buat apa Allah nak bertakluk? Allah bertakluk, sama Allah ni dia bertakluk pada benda yang ada sahaja. Habis tuan-tuan. Ada soalan tuan-tuan? Ke-12-nya basar. Masuk basar, melihat. Artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-umyu, artinya buta, iaitu mustahil. Mustahil Tuhan itu buta. Akal tak boleh terima Tuhan itu buta. Sebab sifat buta ni sifat kekurangan. Akal tak boleh terima Tuhan itu bersifat dengan sifat kekurangan. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bermula makna sifat basar, iaitu satu sifat yang maujud. Ini tuan, jumpa lagi perkataan maujud. Masuk maujud tadi, ada pada matahati, ada pada mata kasar dan ada pada mata hati. Di akhirat nanti kalau Allah bukakan hijab, kita boleh nampak macam mana sifat melihat ni di akhirat nanti. Iaitu satu sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan zat. Sifat basar ni diberi pada zat Tuhan. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran. Ini sifat maknawiyah bagi sifat basar. Basar sifat ma'ani. Sifat maknawiyah dia kaunuhu basiran, hal keadaan Allah itu melihat. Melihat sifat ma'ani. Hal keadaan Allah itu melihat, sifat maknawiyah. Yang ta'aluk ia dengan melihat. Yang ta'aluk ia dengan melihat. Ini ta'aluk tuan-tuan, gariskan. Ta'aluk sifat sama basar. Ta'aluk sifat basar. Apa ta'aluk sifat basar? Dengan melihat sekalian yang maujud ini, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Ini pun sama ta'aluk macam sama tadi tuan-tuan. Dua sahaja. Pada yang wajib dan pada yang
harus. Ta'alluq ia sifat sama ni, sifat besar dengan melihat sekalian yang maujud. Maksud maujud benda yang ada. Maujud ni ada. Maujud ni bahasa Arab tuan-tuan. Bahasa Melayu ni benda yang ada. Tuan-tuan tulis. Maujud ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya benda yang ada. Maksud benda yang ada iaitu tiap-tiap yang wajib. Apa maksud tiap-tiap yang wajib? Bila sebut wajib ni tuan-tuan kena ingat dua benda ni. Zat Allah dengan sifat Allah. Itu saja. Dalam ilmu tauhid ni bila sebut wajib, tiap-tiap yang wajib, benda yang wajib, dua ni je. Zat Allah dan sifat Allah. Ini benda yang wajib. Wajib ada. Kita harus ada. Kita ni harus ada. Sebab kita punya ada kita ni berubah-ubah. Sebelum kita ada, kita ni tiada. Itu bukan wajib ada. Kita ni harus ada. Boleh ada dan boleh tiada. Allah tu wajib ada. Bila sebut Allah tu ada dua. Zat Allah dan sifat Allah. Iaitu tiap-tiap yang wajib. Sabar tuan-tuan. Sikit lagi tuan, kita nak habiskan tauhid ni. Lagi 2 muka lagi. Lepas tu baru kita masuk bab fiqh tuan-tuan. Mana yang tadi? Ta'alluq ia dengan melihat sekalian yang maujud. Maksud maujud benda yang ada. Maksud benda yang ada iaitu tiap-tiap yang wajib. Apa maksud tiap-tiap yang wajib? Zat Allah dan sifat Allah. Ni yang dikatakan benda yang wajib. Tiap-tiap yang wajib. Apa maksud tiap-tiap yang wajib tuan-tuan? Zat Allah dan sifat Allah. Dan tiap-tiap yang harus ada dan boleh tiada. Macam kita lah. Contohnya kita ni benda yang dikatakan harus. Benda yang harus ada. Boleh ada dan boleh tiada. Allah wajib ada. Allah tu kategori wajib ada. Wujudnya tidak dilui dengan tiada. Kita harus ada. Sebab wujud kita dilui dengan tiada. Daripada tiada kepada ada. Berubah-ubah. Benda yang berubah-ubah daripada tiada kepada ada dipanggillah harus. Itu tuan-tuan kena faham. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Dalil sifat basar. Dalilnya Dalilnya firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Siapa yang baca kitab Rumi? Betul lah ayat ni? Saya tak sempat rujuk tuan. Surah apa ditulis? Syura. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hamba-Nya amat mengetahui lagi amat melihat. Khabir. Ada yang mengatakan beza alim dengan khabir ni. Khabir ni mengetahui zahir dan batin, ataupun mengetahui batin kita. Khabir zahir dan batin. Khabir bermula bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hamba-Nya amat mengetahui lagi amat melihat. Ni tuan-tuan, basir.
maha melihat. Sirah mubalaghah fa'ilun, atau wazan apa? Fa'ilun. Sirah mubalaghah. Allah itu maha melihat. Allah. Habis tuan-tuan. Ke-13-nya kalam, sifat yang ke-13. Ada apa soalan yang tuan-tuan nak tanya setakat? 8:29, 5 minit lagi ya. Ada soalan tuan-tuan? Boleh faham tuan-tuan InsyaAllah tak faham cakap, Ustaz ayat ni saya tak faham, minta tolong Ustaz ulang semula. Tak masalah, kita ulang lah. Ulang-ulang tak faham juga, minta tolong Ustaz ulang sekali lagi Ustaz. InsyaAllah. Gariskan yang mana tak faham. Ke-13-nya kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Bermula maknanya makna kalam, iaitu satu sifat yang maujud. Ini tuan, jumpa perkataan lagi, perkataan maujud. Maksud maujud ada pada mata kasar dan ada pada fikiran kita, mata hati. Dua-dua dia. Mata kasar kita boleh nampak dan ada pada fikiran kita. Satu sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu apa? Mutakalliman. Kalam sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah dia apa? Kaunuhu mutakalliman. Hal keadaan Allah itu berkata-kata. Yang ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu. Ini tuan. Apa dia? Iaitu sekalian yang wajib dan yang mustahil dan yang harus akan sebagai ta'alluq dilalah. Dalalah, tunjuk. Dalalah ni tunjuk. Tuan-tuan baca Al-Quran, ada ayat Al-Quran menunjukkan perkara yang wajib. Yang wajib bagi ilmu tauhid lah. Ada ayat Al-Quran menunjukkan perkara yang mustahil. Ada ayat Quran yang menunjukkan kepada yang harus. Itu maksud dalalah. Kalam ta'alluq dia apa? Berkata. Ta'alluq dia dengan barang yang ta'alluq. Yang ta'alluq ia dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu. Kalam Allah dia tiga. Berkata-kata benda yang wajib, benda yang mustahil dan benda yang harus. Dia sama macam sifat ilmu, mengetahui Allah Ta'ala pada yang tiap-tiap yang wajib, tiap-tiap yang mustahil dan harus. Kalam ni sama juga macam ilmu. Lawannya al-bukmu, artinya kelu. Maksud kelu tuan-tuan? Maksud kelu bisu. Kelu bisu, iaitu mustahil, akal tak boleh terima. Dalilnya dalil Allah bersifat dengan kalam. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallamallahu Musa taklima. Ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Ini ustaz yang pakar
perawatan Islam. Saya lupa tuan-tuan, ayat ni untuk jantung ke apa saya lupa dah. Cuba tengok dalam internet tuan-tuan. Ayat ni ada dia punya khasiat dia kan. Tapi di sini kita nak bahaskan tentang sifat kalam. Maksud tuan, artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan. Ke-14-nya kaunu qadira. Ini nama masuk sifat ma'nawiyah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dia panggil sifat ma'ani. Masuk sifat yang ke-14 ni dia panggil sifat ma'nawiyah. Ada yang mengatakan memandai kita mendalami secara terperinci 13 sifat sahaja. Ada yang mengatakan kena cukupkan 20. Dua-dua betul tuan-tuan. Tapi yang pendapat yang masyhurnya kita berpegang kepada sifat 20 lengkap. Nanti kita akan sambung tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah, jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam ini, ya Allah, semua ada yang masih hidup telah meninggal dunia, ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balik hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agama-Mu, ya Allah, dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Apabila kau tambah kami, ya Allah, untuk berzikir kepadamu, ya Allah, untuk bersyukur kepadamu, ya Allah, untuk memperilukkan ibadat kepadamu, ya Allah, untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, sehingga kami meninggalkan dunia fana ini, ya Allah, semata-mata ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Kau bukakanlah bagi kami surga, ya Allah, pintu-pintu ilmu dan pintu ma'rifah, ya Allah. Jadikanlah kami seorang penyabar, ya Allah, sabar dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah, sabar dalam menjauhi larangan-Mu, ya Allah, sabar dalam ujian-Mu, ya Allah, sabar dalam melayan kerana isteri kami, anak-anak kami, ya Allah. Kau jadikanlah mereka, ya Allah, Kau jadikan isteri kami, anak-anak kami, ya Allah, penyejuk mati kami dan penyejuk mati baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Kau tunaikan segala hajat kami, ya Allah, hajat kami dunia dan akhirat, ya Allah, dengan kemegahan baginda Rasulullah SAW, dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan sawab dan sudahi dengan sawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa dawim 'ala dzikri ghanihi haqiqatan takun ghawinan fantaba'u tab'an yasriku la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah.